Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, PAC diberitahu Muhyiddin tersilap cakap tentang harga vaksin. Berita sepenuhnya dari Parlimen, Muhyiddin Yassin tersilap cakap berkenan peruntukan untuk vaksin COVID-19 ketika dia menjadi Perdana Menteri, menurut keterangan yang diberikan kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC. Menurut Hanshad pada 5 Januari 2021, perkara ini didedahkan ketika Khairy Jamaluddin ketika itu sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi memberi keterangan berkenan perbelanjaan kerajaan untuk vaksin kepada PAC. Pada November tahun lalu, Muhyiddin berkata kerajaan membelanjakan RM3 bilion untuk mendapatkan vaksin bagi 6.4 juta penduduk Malaysia, iaitu sebanyak RM469.75 bagi setiap penerima. Pentadbiran Muhyiddin kemudian menguatkuasakan darurat 2 bulan kemudian. Ketika itu kerajaan antara lain menggunakan RM5 bilion dana kumpulan wang amanah negara KUAN untuk program vaksinasi. Dengan proklamasi darurat, kerajaan boleh mengambil langkah itu tanpa memerlukan kelulusan di Parlimen. Keterangan Khairy kepada PAC mendedahkan yang harga RM468.75 bagi setiap penerima adalah tidak benar. Sebenarnya dia menjelaskan dengan matlamat berubah kepada memberi vaksin kepada 82.8 penduduk. Kos pemerolehan vaksin adalah RM2.05 bilion atau RM77.35 bagi setiap penerima. Belgium belanja RM1.38 bilion untuk 16.75 juta penduduk, yaitu RM82.40 setiap seorang. Jadi kita lebih murah, kata Khairy. Belgium dikatakan contoh ketika pendengaran kerana seorang menteri negara itu berkata harga vaksin COVID-19 untuk Kesatuan Eropah EU sebulan sebelumnya. Ia memberi sedikit maklumat berkenaan kos vaksin yang tertakluk dengan perjanjian tanpa pendedahan NDA. Khairy berkata, saya periksa dengan pejabat Perdana Menteri pada masa itu, dia tersilap cakap. Wong Kah Woh, pengurusi PAC, mengatakan, okey, ini akan jadikan hal ini lebih jelas kerana pengiraan mudah tunjukkan RM468. Khairy menjawab, ya saya faham, dia tersilap cakap, misspoke. Dalam konteks ini, pemerolehan vaksin dan dalam konteks ini sahaja, kenyataan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi adalah kenyataan yang sahih berbanding Perdana Menteri. Ini sahaja. Harga vaksin, menurut kenyataan yang dikeluarkan PAC semalam, jawatan kuasa itu secara umumnya berpuas hati yang pemerolehan vaksin mengikut prosedur Kementerian Kewangan. Namun PAC tidak berpuas hati kerajaan membayar premium kira-kira 16.78% ke 18.12% untuk mempercepat penghantaran vaksin Sinovac. Kami berpendirian yang kerajaan perlu bertegas yang harga vaksin kekal sama seperti dalam perjanjian, kata PAC. Kerajaan mendapatkan 14.4 juta dos vaksin Sinovac dalam 4 peringkat pada Mac, Mei 2 kali dan Julai. Walaupun sebahagian daripada Hanshad dipadam kerana NDA, jelas bahawa harga untuk setiap peringkat berbeza. Wong Suu Kyi PH Keluang berkata, yang berhormat Menteri, untuk Sinovac ini agaknya berapa kos tambahan untuk terus pesan finish produk. Khairy menjawab, itulah yang saya jelaskan tadi. Maklumat dipadam kerana NDA dan naik sehingga dipadam. Ada premium yang kita perlu bayar untuk percepat program vaksinasi. Saya telah jelaskan kepada jemaah menteri kalau hendak percepat program ini, kita perlu bayar premium dan ia dipersetujui kabinet. Kita mahu percepatkan, kalau tidak, kita terpaksa tunggu sampai Oktober. Bekalan vaksin Parmaniaga. Khairy juga setuju dengan cadangan PAC yang Parmaniaga yang bertanggungjawab membekalkan vaksin Sinovac siap dibotolkan berdepan penangguhan penghantaran untuk April hingga Jun. Menurut Khairy, kerajaan melantik Parmaniaga sebagai pembekal Sinovac kerana ia sepatutnya menjadikannya lebih murah kerana syarikat itu dapat mengendalikan pembotolan vaksin di Malaysia berbanding proses itu dilakukan di China. Parmaniaga adalah syarikat berkaitan kerajaan.
Pemegang saham majoritinya adalah Bosted Holdings Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Sebaik syarikat itu menunaikan tanggungjawab kontraknya kepada kerajaan, ia dibenarkan menjual vaksin Sinovac di pasaran. PAC menyimpulkan ia dijual dengan harga yang tinggi. Ketika pendengaran PAC pada 27 Julai, Khairi berkata Permaniaga mencadangkan harga runcit RM130 bagi setiap dos bermula 1 Ogos. Ketika laporan ini ditulis, kerajaan masih belum menetapkan harga ceiling bagi vaksin COVID-19 di pasaran. Selepas mengetahui harga yang dibayar kerajaan untuk setiap dos vaksin yang tidak boleh dinyatakan di sini, pengerusi PAC Wong Kah-wo berkata cadangan harga runcit itu adalah tinggi. Khairi juga setuju dengan kenyataan tersebut. Wong berkata ini khidmat untuk negara. Saya rasa untuk Permaniaga sekalipun harga runcit RM260 adalah terlalu tinggi. Khairi menjawab pandangan saya sekarang ia tinggi. Kita perlu nilai semula harga di jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 dan memahami kos input untuk Permaniaga yang merangkumi logistik, penghantaran, dan lain-lain. PAC adalah jawatan kuasa rentas parti yang meneliti perbelanjaan kerajaan. Ia boleh memanggil saksi termasuk pegawai tinggi kerajaan untuk memberi keterangan. Walaupun pendengaran dibuat secara tertutup, Hansard dikepilkan dalam laporannya yang kemudian dibentang di Dewan Rakyat. Berikut adalah laporan PAC bertajuk Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.